Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Khan daripada 66 Pibike. Okey guys, macam yang saya beritahu pada video sebelum ni, saya akan buat satu video menerangkan tentang perbezaan antara ECU tuning, piggyback tuning dan juga ECU replacement. Dalam video ni saya akan cuba terangkan antara kebaikan dan perbezaan antara ketiga-tiga jenis tuning ni lah. Jikalau anda nak tahu apakah itu tuning, apakah itu dyno, anda boleh lihat di dalam video saya sebelum ini, video yang mana saya telah menceritakan tentang apakah itu dyno, mengapakah kita buat dyno, saya telah menceritakan tentang tuning, kenapa kita perlu buat tuning, apakah kriteria yang perlu untuk melakukan tuning atau sebagainya. Kembali kepada tajuk kita ni, tajuk kali ni saya akan cuba terangkan apakah dia perbezaan antara piggyback, perbezaan antara ECU flash yang biasa kita dengar lah, tuning ECU, dan juga perbezaan tentang ataupun tuning yang mana dilakukan apabila kita replace ECU tersebut kepada ECU aftermarket. First kali, seperti yang kita tahu, term tuning itu memberi makna bahawa kita melakukan penalaan ataupun kita melakukan adjustment kepada jentera kita. Apabila kita sebut tuning saja, tuning membawa maksud bahawa kita nak set satu nilai tertentu kepada ECU, kepada motosikal. Kita nak dapatkan hasil sesuatu daripada motosikal kita. Oleh itu, untuk mendapatkan ni, kita boleh buat beberapa jenis tuning. Bila hardware ni bermakna kita ganti exhaust, kita ganti air filter, kita punya spark plug, kita ganti head, block dan sebagainya, valve kan. Tetapi apabila kita melakukan adjustment pada hardware ni, maka tuning perlu dilakukan untuk mendapatkan bacaan-bacaan tertentu untuk memastikan enjin kita beroperasi dalam keadaan yang paling selamat. Simple. Sebab itu kita lakukan tuning kan, yang seperti yang saya beritahu dalam video sebelum ni. Apa yang kita boleh buat untuk mendapatkan atau melakukan tuning terhadap motosikal kita? Yang pertama ialah kita boleh membeli produk aftermarket yang dikenali sebagai piggyback. Beli piggyback ECU ataupun kita beli piggyback produk, seperti contoh yang ada kat market ni, kita ada seperti Rapid Bike, kita ada apa lagi? Kita ada Dynojet, Power Commander, kita ada Bazas, semua ni adalah piggyback produk. Bermakna mereka menghasilkan ECU yang anda boleh buat penalaan, anda boleh buat adjustment. ECU ni bukanlah ECU original yang terdapat pada motosikal. Kita beli produk ni, kita attach kepada ECU original. Macam mana produk ni berfungsi? Produk ini akan mengambil alih beberapa data yang dihantar oleh ECU kepada motosikal kita, kepada jentera ataupun sensor ataupun peralatan yang terdapat pada motosikal. Dia akan ambil alih data ni dan menggunakan adjustment ataupun data yang kita letak dalam ECU temporary piggyback ni, yang kita letak dalam dia, maka adjustment ini yang akan dihantar kepada injector ke ataupun kita punya spark plug dan sebagainya. Contohnya, sekarang ni saya ada sebiji jentera. Saya bagi contoh sebiji jentera ZX6 yang mana saya telah melakukan adjustment, saya telah tukar exhaust, saya telah tukar spark plug dia, saya telah tukar air filter dia, airbox dia dan sebagainya. Maka saya pun beli satu produk. Kita boleh beli produk Bazas ke, macam saya contohkan tadi, PC5 ke apa sebagainya. Saya letak produk ini, dia limited, tetapi dia akan memberi perubahan kepada bacaan original. Apabila saya melakukan drastic adjustment, bermakna saya tukar exhaust ni semua, bermakna ECU standard saya tidak lagi mampu untuk membuatkan perubahan pada data yang besar ni. Sekarang ni saya dah melakukan satu perubahan yang sangat besar kan. Saya dah masukkan exhaust, saya dah tukar exhaust daripada standard, saya masukkan exhaust full system ataupun slip on, di mana saya tukar muffler saya tukar saya punya exhaust piping saya kan, dan juga saya telah tukar air filter. Daripada standard saya masukkan air filter racing, daripada plug standard saya masukkan plug racing. Benda-benda ni telah merubahkan bacaan FU ratio saya. Apabila FU ratio saya telah berubah sekarang ni, maka ECU standard saya tidak lagi mampu untuk melakukan adjustment. Sebab apa? Awak kena ingat, ECU standard dia mempunyai satu range yang sangat kecil. Range yang mana ECU ni hanya mampu untuk melakukan adjustment yang minor-minor saja, disebabkan oleh sensor dia memberi input yang minor kan. Untuk minor adjustment pada engine standard mungkin dia mampu dapat melakukan adjustment, tetapi apabila kita melakukan adjustment yang besar ni, sekarang ECU standard tidak lagi mampu untuk membuat adjustment. Oleh itu
ECU seperti piggyback ni, seperti Buzz ke PC5 ke atau sebagainya, mereka dapat mengambil data yang standard ni dan mereka menghantar satu data baru. So data yang standard, data yang daripada ECU, contohnya bacaan injector, flow rate injector, spark plug punya ignition, dia tidak lagi memberi data ni tidak lagi memberi sebarang input straight kepada kita punya peralatan, tetapi data ni akan pergi kepada piggyback kita dulu, baru dia akan kembali semula dan menghantar data yang baru yang telah kita set based on kita punya tuning. PC5 ni dia walaupun kalau kita tengok some PC5 ataupun Buzz ke, mereka ada beberapa jenis adjustment yang boleh dilakukan lah. So antara adjustment yang mereka boleh lakukan seperti fuel control, kita boleh set kita punya bacaan fuel ratio dengan PC5 ni, ataupun dynojet lah, pengeluar dynojet dia. Mereka juga mempunyai ignition module, mereka juga mempunyai traction module, tetapi anda kena ingat ini semua adalah piggyback. Dia adalah satu isu yang telah tambah kepada jentera kita, satu isu yang ditambah. Kalau awak tanya saya, mereka mempunyai fungsi yang lebih kurang kepada ECU, tetapi mereka menambah baik kan. Contohnya sekarang ECU hantar data A, mereka A plus kan dia. Sebab apa? Sekarang ni perubahan yang kita lakukan pada enjin ni memerlukan lebihan minyak, memerlukan ignition yang telah diset. So oleh itu kalau tanya saya lah, kalau kita nak pakai untuk pakai trade day, kita nak main karak ke, ataupun weekend, atau even daily ride, kita dah boleh menggunakan piggyback ni. Dia tidak memberi sebarang masalah. Kebaikan dia juga kalau kita lihat, contoh in case one day kita pakai for some time, tiba-tiba isu piggyback ni dia ada problem, ataupun one day katakanlah setelah saya dah pakai 2-3 tahun, saya decide untuk standardkan balik motor saya. Simple je, awak boleh unplug modul ni dan motor anda sekarang running at standard condition. PC5 ni juga contohnya dia ada problem ke ataupun dia ada masalah, anda boleh buang dia, motosikal anda still boleh dipakai. Dia adalah satu produk yang bagus bagi saya, which is good enough di dalam market untuk memberikan kepuasan ataupun memberikan kita punya tuning punya abilities, ataupun kita dapat buat penalaan untuk enjin kita. Alright, itu adalah piggyback, yang mana kita tambahkan modul ini untuk memberi kita bacaan yang different. So apa yang dia boleh buat? Antara yang saya tahu, produk-produk di luar sana mereka boleh membuat fuel adjustment, mereka boleh membuat ignition adjustment dan juga traction adjustment. Some produk dia ada traction adjustment. So semua ni kita perlu purchase. Walaupun mungkin satu modul tu tak berapa mahal, tetapi untuk tambah modul ignition, untuk tambah modul traction, untuk tambah modul quick shifter, untuk tambah lagi modul lain, launch control dan sebagainya, mungkin akan menyebabkan kita perlu melabur lebih banyak lah, disebabkan modul-modul ini mungkin dijual dalam produk yang berasingan. So untuk dapatkan quick shifter, kita kena beli quick shifter. Kalau kita nak dapatkan untuk launch control, kita kena beli launch control main unit. Untuk traction per unit, fuel injection dan juga kita punya firing ignition, mungkin kita boleh beli satu modul ataupun modul yang berasingan, mereka jual juga dalam modul. So mungkin kos ini kalau kita tambah, walaupun satu modul ni sangat murah, setiap satu modul ni murah, tetapi apabila kita tambah semua ni, mungkin dia akan menyebabkan satu kos yang besar. Kebiasaannya tuning juga tak adalah berbeza dengan tuning yang dilakukan oleh ECU tuning dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah kita panggil ECU flash. So ECU flash ni kalau kita tengok bahasa dia senang cerita, kita hack. Itu yang paling senang dia. Bahasa dia ialah kita hack ECU standard kita, ECU yang datang daripada motor ni. Kita hack ECU ni untuk kita tetapkan beberapa tetapan pada ECU tersebut. Itulah ayat dia senang. Itulah dinamakan flash ECU. Bermakna kita flash up kita punya ECU dan kita masukkan data-data yang kita nak. Okay, instead of ECU kita ni reading factory punya data, yang akan membaca data daripada kilang, sekarang dia akan baca data yang kita letakkan pada motosikal tersebut. So apa yang kebaikan dia, dia ada banyak kebaikan kalau kita nak cakap. Kalau kita sebutkan pasal ECU flash ni, anda boleh start dengan perkara yang paling banyak kita hadapi masalah pada motosikal, ialah temperature enjin selalunya tinggi. Kena pula kat Malaysia, kita punya temperature dekat KL ke dekat kawasan bandar ni selalunya sangat tinggi. Kena pula traffic jam. Dengan menggunakan flash ECU, kita boleh setkan fan kita mula bergerak ni pada kadar yang paling awal. Contohnya dekat 80 degree, 85 degree,
degree dia dah start menyala fan tu. Mungkin 90 degree dah start menyala fan tersebut. And then kalau kita lihat contohnya seperti macam certain motor ni, motor-motor baru ni dia sangat sensitif. Kalau anda cabut dia punya exhaust punya sensor, anda cabut dia punya servo body dan exhaust servo dia untuk butterfly valve dia, maka akan mula keluar sensor-sensor pada dashboard yang memberitahu kita ada problem ataupun kita ada unplug certain punya sensor. So oleh itu dia akan keluar dashboard tu akan keluar indikator ni. So dengan menggunakan menggunakan khidmat flash ECU ni, kita boleh disable terus. Contohnya saya tak nak lagi auto sensor yang ada pada motosikal ni berfungsi, saya disable. So saya boleh cabut auto sensor saya boleh disable terus saya punya butterfly valve. Saya disable terus, saya dah cabut je, tak payah pakai dah butterfly valve tu dekat kita punya. So contohnya saya disable 2-3 map sensor atau sebagainya, saya terus disable pada saya punya ECU. Dah tak perlu lagi dah nak beli servo body lah, nak beli peralatan-peralatan luar additional untuk eliminate sensor-sensor yang keluar pada dashboard ni. Alright, itu yang kedua lah. Yang ketiga juga, dengan menggunakan flash ECU kita boleh set macam biasa kita punya FU ratio, kita boleh set timing ignition kita, and lagi bestnya dengan menggunakan ECU ni kita boleh set at individual punya kebuk pembakaran. Kita boleh set, contohnya kalau macam ZX10, ZX6 kita ada 4 kebuk pembakaran, kita boleh set kebuk pembakaran pada piston pertama, piston kedua, piston ketiga, piston keempat. Macam model-model baru, contohnya model ZX10 2017, 2018 yang mana menggunakan perkhidmatan IMU. Menggunakan IMU ni pula kita boleh set kita punya throttle opening, kita punya firing sequence dekat kita punya motosikal. So ada, sebab tu kalau kita tengok dalam WSBK, diorang open throttle tapi mereka boleh lean kan, boleh lean habis tapi throttle habis buka kan, macam MotoGP. Penggunaan IMU ni sebenarnya daripada teknologi yang datang daripada MotoGP. So kita boleh menggunakan, kita boleh set kita punya kebuk pembakaran, ignition timing, even kita boleh set kita punya idling punya RPM. Kita nak set idling RPM dia dekat certain RPM. Bila kita run motosikal, RPM dia lebih tinggi. So dalam perlumbaan, benda ni bagus. Sebab apa, kadang-kadang kita tak nak RPM tu jatuh drastik sangat jauh, bawah sangat. So kita tetapkan dia mungkin dekat 6,000 RPM, 7,000 RPM, supaya kita ada drive untuk ambil corner dan sebagainya. Kita boleh juga set kita punya warm up kan, dengan menggunakan flash ECU dan ditambah dengan beberapa alatan yang terdapat dalam flash ECU ni, kita ada warm up untuk motor-motosikal yang menggunakan drive wire dan sebagainya. Mereka boleh ada warm up kan, kita start motor, kita warm up, kita boleh adjust kita punya sensitivity pada kita punya throttle. Dah tak payah pakai domino fast throttle ke ataupun apa fast throttle yang ada kat luar tu, dah tak payah pakai. Menggunakan ECU tu kita boleh set kita punya sensitivity pada throttle. Kita buka banyak ni, instead of 10% dia dah jadi 15%, 20%. So benda ni dah boleh digunakan dan dah boleh dilakukan menggunakan flash ECU. Banyak lagi yang boleh dilakukan. Kita boleh buat banyak benda, quick shifter enable, downshift enable, sensitivity, dia punya kill time dan sebagainya, kita boleh set menggunakan flash ECU. Tetapi kena faham, ini adalah ECU yang datang daripada motor. In case kalau korang hantar kat tuner yang tak betul, atau korang hantar pada orang yang nak hack ECU ni dan cara dia buat tak betul, babe, kemungkinan besar ECU kau kaput, babe. So oleh itu adalah sangat penting apabila kita nak buat flash ECU ni, kita mendapatkan perkhidmatan mereka yang betul-betul mengenal dan tahu cara untuk flash ECU. Terdapat banyak jenis flash di luar tu. Kalau kita namakan, ada Woolwich lah, ada Real ECU Tuning dan sebagainya. So mereka ni semua boleh melakukan flash ECU, tetapi pastikan anda mendapatkan perkhidmatan daripada tuner-tuner yang betul-betul berpengalaman. Sebab apa, babe? Salah kau flash, kaput, babe, ECU. Kaput ECU, jawapan dia beribu-ribu lah kau nak kena melabur untuk gantikan ECU tersebut. Kebaikan dia terlampau banyak, tetapi risiko dia pun ada di sana. Macam kalau kita tengok piggyback tadi, kalau katakan tiba-tiba piggyback ni rosak, motor dah tak boleh start ke apa, anda cabut saja piggyback ni, dah ada ECU standard yang boleh digunakan untuk anda menghidupkan motosikal. Tapi kalau flash ECU ni salah flash ke atau sebagainya, rosak ECU, buang ECU aje lah, babe, cari ECU baru. Dan yang terakhir, kalau kita lihat
adalah menggantikan ECU yang standard ni dengan ECU aftermarket. Dia ada reason kenapa ni. Sebab ada certain model ni, nak tak nak anda dah tak boleh nak flash ECU dia. Disebabkan restriction ataupun tidak ada lagi software yang mampu untuk menggodam ataupun hack ECU standard ni. So oleh itu anda terpaksa menggunakan ECU daripada luar. Kadang-kadang kos beli ECU baru ni lagi murah daripada anda hack ECU ni. Kadang-kadang macam tu. So oleh itu lebih baik anda beli ECU yang luar ni. Contoh kita bagi macam FZ, motor-motor Kapcai ni kebanyakan dia akan beli ECU daripada luar kan. ECU macam Tune Boss kan. Yang terkenal kat Malaysia ni Tune Boss lah. Kita ada even Rapid Bike, Rapid Evo lah, something lah, rear apa lagi yang gambar muka setan tu lah, saya pun tak tahu lah kan. Kadang-kadang nak beli ECU ni adalah lebih mudah dan murah. Kalau dibandingkan dengan kos anda nak flash dan juga tune kan. So lebih baik anda gunakan produk-produk ni. Kadang-kadang dia punya sistem pun adalah lebih senang untuk anda sendiri pun boleh cek, bacaan anda sendiri boleh cek dan boleh buat diagnosis sendiri pada motosikal tersebut lah kan. Penggunaan ECU yang luar aftermarket ni adalah disebabkan oleh perkara-perkara seperti di mana tiadanya software yang mampu untuk membuat penalaan atau membuat hacking ataupun membuat flash pada ECU standard. Kadang-kadang macam kos lah, macam saya cakap, kos pun menjadi punca mengapa anda perlu memilih ECU yang berlainan lah. Kalau anda tanya saya, harga kebanyakannya tidak berbeza. Kalau kita lihat antara piggyback, kadang-kadang flash ECU ni tak adalah beza sangat harga dia. Dia lebih kurang sama aja kan. Kalau kita tengok, mungkin kalau anda beli contohnya fuel injection, ignition timing module dengan traction control, mungkin harga dia dekat 2,000 ataupun 1,500 macam ni. Kalau anda lihat flash ECU pun lebih kurang harga yang sama. Tetapi kalau anda tanya saya, dia ada pros dan dia ada con. Dia ada kelebihan kat sini tetapi dia ada juga kelemahan kat sini. So dekat mana yang anda perlu nak beli, nak pakai, itu adalah hak individu. Kalau tanya saya akan recommend kepada pengguna-pengguna yang nakkan full potential daripada motosikal mereka, nak godam kan, nak bagi full potential, full power dekat motor dia, mungkin adalah cara yang terbaik adalah menggunakan flash ECU. Tetapi risiko dia, kena faham, andai kata anda salah tune, salah godam ataupun salah hack ECU, kemungkinan besar mungkin merosakkan ECU standard. Okey. Tetapi kalau anda just nak memastikan power yang betul, untuk memastikan enjin ataupun motosikal beroperasi dalam keadaan yang betul, dalam keadaan yang ideal, tidak merosakkan enjin dan sebagainya, mungkin sudah mencukupi dengan hanya menggunakan piggyback. Tak payah nak hack pun kan. And then kalau rosak ke, dia jadi problem ke apa, tiba-tiba ignition kita punya modul tu problem ke apa, kita boleh cabut je, kita boleh pakai ECU standard. Tak adalah motor tersadai nak kena cari ECU lain lah apalah kan. So mereka ni ada kelebihan dan kelemahan. Kepada pengguna di luar di sana, saya tak ada pun cakap yang satu ni terlebih baik ke atau terlebih teruk ke atau sebagainya. Tetapi pemilihan adalah berdasarkan apa yang kita nak pakai. Kita nak pakai untuk apa sebenarnya? Saya nak pakai untuk daily, saya nak pakai untuk trade day dan sebagainya. Saya boleh mengambil risiko untuk just tukar ECU kalau katakan ECU saya kaput ke atau sebagainya. Ataupun saya boleh pakai piggyback dan tak ada masalah untuk saya tukar piggyback lain in case ada problem ke atau sebagainya. Saya pun just nak pastikan AFU ratio saya betul supaya enjin saya tak rosak. Ataupun saya memang nak pastikan motor saya ni power dia keluar to the top curve. Saya tak nak pun dia naik, dia drop ke apa sebagainya kan. So ini adalah keputusan yang kita perlu ambil kan, based on info yang telah saya beri. Alright. So saya harap video ni dapat memberi anda sedikit sebanyak info. So jangan lupa untuk like, share and subscribe. Okay. Dan jangan lupa untuk subscribe guys. Subscribe itu adalah gratis. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.